Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Anak-anak memasang pelita. Pelita dipasang di malam hari. Dengar semua cerita saya, kisah si anggrek dan telani. Sejak ketiadaan ayah dan ibu kandungnya, si anggrek tinggal bersama ibu tirinya, Mak Zubaidah, dan adik tirinya bernama Telani. Mereka sangat benci akan si anggrek. Dia sering dimarahi dan dipukul. Pada suatu malam, si anggrek bermimpi bertemu ibunya. Ibunya menyuruhnya masuk ke hutan dan mencari pohon beringin rindang. Pergilah hiburkan hatimu dan bersabarlah nak. Suatu hari nanti kau akan mendapat kebahagiaan. Keesokan harinya, si anggrek segera menyiapkan kerja-kerja rumah. Setelah ibu tirinya pergi bekerja dan adik tirinya masih tidur, si anggrek pun masuk ke hutan dan mencari pohon beringin rindang. Setelah puas mencari, dia pun sampai ke situ. Dia terpandang sebuah buaian yang tergantung pada pohon beringin itu. Tempat tersebut seakan-akan sebuah buaian, tempat kekayangan turun ke bumi untuk bermain. Ketika dia duduk di atas buaian itu, tiba-tiba buaian itu berayun dengan sendiri. Semakin lama, semakin laju. Pokok bunga juga turut bergoyang-goyang. Hatinya terasa sungguh terhibur. Dia pun menyanyi sambil berbual. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Tiba-tiba si anggrek teringat ke Mak Zubaidah. Ibu tirinya pasti akan memarahinya apabila pulang dan mendapati dirinya tiada di rumah. Namun, si anggrek tidak tahu bagaimana hendak memberhentikan buaian itu. Lalu, si anggrek berkata, "Wahai buaian, tolonglah berhenti. Aku ingin pulang ke rumah." Tiba-tiba, buaian itu berhenti dengan sendiri. Pokok bunga juga turut berhenti bergoyang. Pada suatu hari, si anggrek bermain buaian seperti biasa. Tanpa disedarinya, seorang putera raja memerhatikannya. Baginda tertarik melihat bagaimana buaian itu boleh berayun sendiri apabila si anggrek menaikinya. Ketika si anggrek hendak pulang, Baginda menyuruh pengiring Baginda mengikorinya. Setelah mendapat tahu di mana si anggrek itu tinggal, Baginda pun pergi ke rumah tersebut. Ketika itu, Mak Zubaidah dan Telani berada di halaman rumah. "Di manakah anak makciknya seorang lagi?" tanya Baginda. "Makcik, mana ada anak yang lain? Telani inilah satu-satunya anak makcik," kata Mak Zubaidah. Baginda menceritakan tentang gadis yang bermain buaian di pohon beringin itu. "Telani inilah yang bermain buaian di situ." Bohong Mak Zubaidah. Setelah beredar, Mak Zubaidah memaksa si anggrek menunjukkan tempat buaian itu. Mak Zubaidah membawa Telani bermain buaian di situ. Namun, buaian itu tidak berayun dengan sendiri. Putera raja
Baginda menyuruh pengiring baginda pergi ke rumah Mak Zubaidah dan membawa Telani ke situ. Pengiringnya pun pergi, tetapi alangkah terkejutnya si anggrek dikurung dan diikat. Maka ia membuka ikatan itu dan membawa si anggrek ke situ. Mak Zubaidah terkejut melihat kehadiran baginda dan si anggrek. Si anggrek menyanyi dan berbuai. Tiba-tiba buayan itu pun berayun laju. Makcik telah berbohong kepada beta. Ketika itu barulah Mak Zubaidah tahu bahawa lelaki itu seorang putera raja. Kamu ibu yang zalim. Kamu telah menyiksa si anggrek, kata baginda lagi. Mak Zubaidah menangis dan meminta ampun kepada putera raja. Telani pula meraung kerana telah mencemburui dia. Si anggrek yang baik hati telah meminta putera raja mengampunkan Mak Zubaidah dan Telani. Baginda kagum dengan sifat kemuliaan si anggrek. Putera raja akhirnya mengahwini si anggrek dan mereka hidup aman dan bahagia. Pengajaran daripada cerita ini ialah jangan sesekali menipu orang lain, pasti akan membawa pada. Sentiasalah berbuat baik dengan orang lain, pasti akan mendapat balasan yang baik. Sikap kasih sayang dan hormat menghormati amat penting dalam kekeluargaan. Ingat tu kawan-kawan. Cantik sungguh bulan bercahaya, cahaya menyinar alam semesta. Sekianlah dahulu cerita saya. Moga jadi teladan untuk kita semua. Sekian, terima kasih.